Okay, Assalamualaikum. Alright, so kita nak sambung silibus kita. Okay, so kalau kita tengok yang ini adalah special angle. So special angle ni kita dah belajar pada kelas yang lepas. Okay, so kalau macam special angle ni awak kena ingat triangle ni lah. Kita ada triangle yang pakai angle 60 degree dengan 30 degree. Okay. Alright. Okay, kita ada dua angle yang ni, 60 degree dengan 30 degree. Okay, satu lagi kalau kita nak guna angle untuk 45 degree, kita kena pakai triangle yang kedua ni lah, diagram tu. Okay, sekejap cikgu keluarkan pen cikgu. Okay, so yang ni awak kena ingat, okay, kalau kita nak pakai angle 60 degree, okay, kita akan pakai 1 unit. Untuk dia punya adjacent ni, sini 1 unit, okay, hypotenuse dia 2. Yang ni tetap tau nilai dia. Yang ni tetap, so kita follow je lah. Follow je. Okay, so kalau kita nak cari yang QS ni, okay, nak cari yang QS ni, siapa yang tak masuk kelas cikgu hari itulah. Okay, kita kena pakai Pythagoras theorem. So kalau kat sini, okay, awak tengok dekat tips kat sebelah kanan ni. Okay, so kalau nak dapat QS tu, dia punya vertical side kan, ataupun kita panggil opposite side for angle 60 kan. Okay, so kita pakai teori Pythagoras, 2 square minus 1 square square root of. So dapat cert 3. Okay, this one is cert 3. Okay, sama juga kalau awak nak pakai, maksudnya kita guna triangle ini kalau kita nak guna angle yang melibatkan 30 degree dengan 60 degree untuk trigonometric ratio. Okay, kalau yang ni pula, kalau yang melibatkan angle of 45 degree. So awak kena ingatlah, sini 1, sini 1. Okay, sini 1, sini 1. So bila 1 square plus 1 square square root of, kita akan dapat dia punya hypotenuse is cert 2. Okay. So yang ini awak kena ingat tau, dia punya length of side. Okay, length of side. So kalau katalah soalan itu melibatkan angle 60 degree, yang ni adjacent, cert 3 ni opposite, 2 ni dia punya hypotenuse. Kalau soalan melibatkan cert 30, okay, cert 3 ni dia punya adjacent. Okay, QR ni dia punya QR 1 ni dia punya opposite side. Okay, 2 ni hypotenuse dia tak berubah lah. Okay, yang mudahnya kalau yang 45 ni. Sebab dia dua-dua guna length of side dia 1 kan. Okay, so soalan ni akan lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Okay, awak kena bezakan bentuk soalan. Kalau soalan macam tu, macam mana nak jawab. Kalau soalan macam ni, macam mana nak jawab. Okay, ni table dia. So macam mana dia dapat 1/2. 1/2 datang daripada kat sini lah. Okay, kalau sin 30 kan, okay, awak boleh tengok buku teks lah. Kita punya triangle tu. So kalau sin 30 dia dapat 1/2. Macam mana dia dapat 1/2? Tengok sini. Dia pakai sudut 30 kan. Okay, pakai sudut 30. Kalau sin 30 is so opposite over hypotenuse. So opposite dia 1. Hypotenuse dia 2. Sebab itu dia dapat sin 30 1/2. So kalau dia pakai cos 30, maksudnya kat sini lah. Cert 3/2. Cuba tengok. Cos 30. Kan? Cert 3/2. Sama je. Okay. So kalau yang melibatkan angle 45 degree, awak kena pakai yang ni lah. Angle 45 degree. Ni. Kalau nak cari sin 45, 1/cert 2. Sama juga sini kan. Opposite. Kalau sin 45, opposite over hypotenuse. Kalau cos pun sama. Adjacent over hypotenuse. Nilai dia akan sama. Okay, sama kan? Nampak? Sin theta, sin 45 dengan cos 45. Sama. Okay, nilainya awak kena ingat lah. Macam mana cara nak ingat? Awak kena ingat awak punya diagram ni. Ingat diagram, maka awak boleh carilah untuk awak punya table. Cuma kalau macam kat sini, awak boleh ingat jugalah. Sin 30, sin 30, nilai dia sama dengan cos 60. Cos 30, nilai dia akan sama dengan sin 60. Okey, ni sebenarnya awak tekan kalkulator pun awak dapat. Okey, sebab kita punya diagram ni adalah diagram yang secara manually. Manually ni kita pakai diagram ni lah sebenarnya untuk kita cari nilai pada kalkulator awak. So kalau awak tekan kalkulator, awak tekan sin 30, dapat ni 0.5. 0.5. Tapi akan ada soalan yang akan minta awak jawab dalam dalam sebutan cert. So kalau dalam sebutan cert, kita kena pakai special angle tadi. Tak bolehlah tiba-tiba dia kata dia minta awak sin 30, awak bagi jawapan 0.5. Tak boleh. Awak kena bagi dalam bentuk pecahan macam ni lah. Okay.
So kalau awak tekan kalkulator, sin 60 ni sebenarnya dapat je 0.86660. 0.8660 samalah juga dengan nilai sert 3/2. Nilai dia sama sebenarnya. Okay, so yang calculator is calculator. Yang manually-nya inilah dia pakai benda ni untuk dapat nilai yang sama dengan calculator. Okay. So nampak kat sini, cert is an irrational number in the root form such as cert 2, cert 3 and cert 17. Cert 3 is read as cert 3. Cert 3 ni adalah irrational number, nombor bukan nisbah ataupun nombor tak nisbah. Okay. Okay, soalan dia awak kena camkan bentuk dia. Nampak? Bentuk dia akan bagi macam ni. Dan biasanya soalan dia akan kata without using calculator. Without using calculator ataupun dia minta juga answer in terms of cert, dia akan tanya macam tu. Okay, so kat sini awak tahulah bila sin 45 plus cos 45, awak tahu dah. Kalau sin 45 1 over cert 2. Cos 45 also 1 over cert 2. Okay, 1 plus 1 is 2. Okay, 1 plus 1 is 2. Sebutannya serupa. Sebutannya serupa kan? Macam seolah-olah macam x tambah x. X tambah x 2x kan? Dia samalah. 1 per cert 2 tambah 1 per cert 2 jadi 2 per cert 2. Okey, semua satu je, dia tak boleh nilai dia, jawapan kita tak boleh dalam sebutan cert dekat bawah, tak boleh. Jadi kita kena rationalkan dia, rationalize the cert. So dia kena apa kat sini? Dia kena, yang ni actually dia punya dia punya syllabus form 5 juga ni, syllabus form 5 admat Okey, so cara kita nak rationalkan cert 2 kat bawah ni, dia kena darab dengan cert 2 per cert 2. Kena darab macam ni. So awak kena ingatlah bila cert 2 darab dengan cert 2 dia akan jadi 2 semula. Macam mana dapat macam tu? Sebab bila cert 2 darab cert 2 dia sama dengan cert 2 kuasa 2 kan. So potong-potong dapat 2 lah. Ataupun cert 2 darab dengan cert 2 dia sama juga dengan cert 2 darab 2. Sama dengan cert 4. Bila cert 4 jadilah rational number dapat 2. Sama je konsep dia. Okay. So dia akan dapat bila cikgu padam sekejap kat sini. Okay, so 2 per cert 2 darab cert 2 per cert 2, bawah ni, kira bawah ni dia dah sekali lah. So cert 2 darab cert 2 dapat 2. 2 darab cert 2 dapat 2 cert 2. So 2 dengan 2 bawah ni boleh potong. Okay, maka jawapan dia cert 2 sahaja. Sebenarnya nilai cert 2 ni, kalau tekan kalkulator, dia sebenarnya sama dengan nilai 2 per cert 2. Nilai dia akan sama. Dia bila awak tukarkan, walaupun awak rationalkan dia, nilai dia tetap lagi sama. Sebab dia maksudnya dari segi dia tak boleh jawapan dia per cert 2. Jadi kita kena rationalkan dia, walaupun kita rationalkan benda tu, nilai dia tetap akan sama sebenarnya. Okay, so kalau macam ni pula soalan B, 3 cos 30 tolak 2 sin 60. 3, kalau cos 30 awak ingat balik table tadi, dia adalah cert 3/2. Tolak 2 darab dengan sin 60, dia sama nilai kan dengan cos 30 kan, cert 3/2. Ini seolah-olah macam 3x lah, 3x tolak dengan 2x. Ni kita anggapkan x kita tu sekarang ni adalah cert 3/2. So 3x tolak 2x, okay, sama dengan 1x kan. 1x tu adalah cert 3/2. Dapat jawapan ni. Okay, ni pula 2 tangent 45 tolak 2 cos 60. So 2 tangent 45 1 tolak dengan 2 cos 60, 2 1/2. So ni selesai macam mat biasa. Yang ni pun samalah. 2 sin 60 ni kita dah bincang dah hari tu. Alright. So ingat balik apa yang kita dah bincang. Okay, 2 sin 60, 2 cert 3/2, 4 cos 30, maksudnya 4 darab cert 3/2 tolak 4 cert 3. Macam mana dapat nilai ni? Ingat balik table tadi. Dan ingat table tadi, awak kena ingat triangle tadi. Okay, so ni boleh potong. Ni boleh potong, ni boleh potong. Ni potong, ni jadi 2. So dapat apa? 2 cert 3, 2 darab cert 3 darab cert 3. Cert 3 darab cert 3 dapat 3 kan? So 2 darab 3, 6. 6 tolak dengan 4 cert 3. Macam tu je lah. Okay. Alright, yang ni pula. Yang ni keluarkan. Okay, daripada sini awak boleh keluarkan. Tak ada benda ni rasanya awak boleh keluarkan kan? Okay. Ni boleh potong lah. 1 ni dapat apa? Ni dapat 2. Macam tu. Okay, lagi cert 3 dengan cert 3 ni boleh potong. Atas dengan bawah. Macam pecahan biasa. Okay. So 3 darab 2, 6. 6 tambah dengan 4 darab 1 per cert 2 adalah 4 per cert 2. Okey, lepas tu kat sini dia tak boleh cert 2. Jawapan dia tak boleh ada per cert. Jadi nampak kat sebelah ni. Dia nak rationalkan cert 2 ni, dia darab dengan cert 2 per cert 2. Okey. So yang bawah ni cert 2 darab cert 2 dapat 2.
Atas darab atas, bawah darab bawah. Okey, so 2 ni boleh potong 1 ni jadi 2. Akhirnya dia dapat 2/2. Jadi jawab 2/2, 2/2 pula. 2/2. Okey, so akhirnya dapat jawapan ni lah. 6 tambah dengan 2/2. Maksudnya kalau tekan kalkulator, 2/2 dia nilai dia sebenarnya sama dengan 4/2. Nilai dia sama sebenarnya. Okey. So cikgu harap awak boleh buat yang ni. Okey. InsyaAllah rasanya keluar exam lah tu. Okey, seterusnya yang ni yang kita tengok juga, di mana kita kata kalau kita nak convert kita punya unit daripada degree kepada daripada degree kepada degree and minute. So dah 1 degree sama dengan 60 minit. 1 minit sama dengan 60 saat. Tu 60 saat lah tu. Okey. Maksudnya kalau biasa kita jumpa 1 jam sama dengan 60 minit. Kali ni 1 degree sama dengan macam inilah 60 minit kan, 60 minit. So kalau degree nak tukar kepada minit, okey darab dengan 60 lah. Okey, kalau minit nak balik pada degree, bahagi dengan 60. So inilah contoh soalan 30.2 degree tukar kepada degree dan minit. Okey, yang akan tukar kepada minit adalah yang belakang ni 0.2. So 0.2 darab 60. Okey, dapat 12 minit. So 30 degree 12 minit. Sama juga. 43 degree 30 minit nak tukar kepada degree sahaja, 30 ni sahaja yang awak kena bahagi dengan 60. Okey. So akhirnya dapat 0.5 dapat 43.5 degree. Macam tu. Okey, ini kalau dia bagi 2 markah lah. Kalau dia bagi 1 markah aja, awak tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator yang macam cikgu dah bagi tahu awak, dekat tanda cert tu kan, bawah dia tu ada tanda degree, lepas tu ada tanda minit, lepas tu ada tanda saat. Tekan yang tu. Okey, awak tekan je contoh macam 30.2 kan, awak tekan je 30.2. Lepas tu awak tekan tanda degree tu, tekan tanda degree tu, awak tekan sama dengan lah. Okey, 30.2. Okey, 30.2 awak tekan tanda degree, awak tekan sama dengan, tu dia dapat tu. Terus tekan sama dengan dia dapat terus 30 degree, dia bagi 12 degree macam ni kan. Okey, 12 degree yang ni sebenarnya adalah untuk minit. Ni untuk minit. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kalau yang ni pula, kalau 43 degree 30 minit. Okey, cara tekan dia, cara tekan kalkulator dia maksudnya awak tekan 43 degree, awak tekan 30 minit tu tekan balik degree tu. Tekan tanda yang sama. 43 degree tekan lagi sekali 30 tekan degree juga. Tapi degree yang kedua tu sebenarnya untuk minit. Ni untuk minit. Tekan tanda sama dengan. Okey, nanti dia akan keluar benda yang sama kan. Awak tekan balik tanda degree tu. Tekan semula tanda degree tu. Dia akan dapat situ 43.5 degree sahaja. Alright. Okay, so cikgu harap awak boleh tukar lah yang ni. Ni dia punya latihan kalau nak buat. Lepas tu kalau awak dah buat, nanti awak try lah. Try tekan convert angle kepada degree, daripada degree kepada degree dengan minit. Lepas tu daripada degree minit tukar kepada degree. Awak try buat. Jawapan boleh tengok dekat buku teks belakang tu. Okey. Lepas tu yang ni pula. Yang kita duk belajar-belajar kan, kita duk belajar-belajar pakai segitiga tu. Yang kita duk pakai segitiga tu. Pakai ni, pakai ni, pakai ni. Okey, katalah dekat sini ada angle. Okey, sini nilai dia 3, sini 4, sini 5. Kita pun carilah, kita kata sin theta, kita kata opposite per hypotenuse. Kita pun cakap 3/5. Okey, lepas tu kita kata cos theta, kita cakap dekat situ adjacent per hypotenuse 4/5. Okey, lepas tu kita kata tangent sama dengan TOA, tangent theta. Theta ni sudut lah, sebarang sudut Tangent theta kita kata TOA, so kita dapat 3/4. Inilah sebenarnya manual dia, manual. Dan manual ni sebenarnya kita boleh apply kan menggunakan kita punya calculator. Cuma dekat sini theta tu dia bagi nilai. Dia bagi nilai macam ni. Macam yang ni kita tak tahu nilai. Tak tahu apa dia punya angle, tak tahu berapa. Tapi kita tahu bila kita nak cari kita punya trigonometric ratios, inilah bendanya. Cuma theta ni ataupun sudut ni kita tak tahu. Jadi bila menggunakan kalkulator, kita boleh applykan konsep yang sama. Okay, konsep dia akan pakai konsep yang sama lah. Kan dia memang kita punya kalkulator ni kan dah scientific punya. Okay, so dia bagi dah siap-siap angle. So sebenarnya kita boleh carilah nilai bila melibatkan trigonometric ratios yang dah ada sudut. Ni boleh tekanlah kalkulator ni. Awak tekan sin. Okey, awak tekan 45. Awak tekan tanda degree tadi. Lepas tu awak tekan 6. Awak tekan lagi tanda degree mewakili minit. Awak tekan je sama dengan. Sebenarnya untuk sin 45 degree 6 minit nilainya adalah 0.7083
Dia sambung, dia panjang tau, dia panjang macam ni. Okay, awak ambil 4 significant figure belakang. So bacaan awak adalah 0.783 0.7083. Dia cut lah sampai sini. Cut sampai situ. Okay, sama juga ni. Cut sampai sini. Sampai situ je. Okay. Kalau yang macam ni, sama je lah. Awak tengok yang belakang tu, tengok belakang 4 belakang. Sampai sini. So 2.0686. So yang ni sebenarnya kalau zaman-zaman cikgu dulu kita panggil sifir 4 angka. Jadi kita kena ambil nombor belakang ni, 4 nombor kat belakang. Okey, seterusnya. Ini kalau kita guna kalkulator biasalah. Guna kalkulator awak je ya. Alright. So sekarang ni cikgu nak masuk kepada okey, kita dah belajar. Okey, macam yang cikgu cakap tadi kan, kita belajar pakai triangle ni tadi. Yang kita pakai triangle ni kan. Alright. So okey, kita kata tadi cikgu bagi nilai apa? Sini theta, sini 3, sini 4, therefore hypotenuse dia 5 kan? So cikgu kata dekat sini sin theta sama dengan 3/5. Opposite per hypotenuse 3/5. Okey. So sekarang ni cikgu boleh cari 3/5 ni sebab cikgu ada triangle. Sebenarnya 3/5 ni kalau tekan kalkulator pun dia sama je, 3/5. Sebenarnya sin theta ni samalah juga dengan 0.6. Okey, 0.6. So dia apply lah, samalah kat sini. Dia kata sin X sama dengan 0.8377. Jadi sekarang ni tugas kita nak cari nilai X tu. Apa X tu? X itu adalah angle yang digunakan. Angle tu sama dengan berapa? So kalau macam ni kita tahu dah sin theta sama dengan 0.6 ataupun sin theta sama dengan 3/5. So macam mana kita nak cari theta tu? Apa sudut yang menyebabkan nilai sin tu boleh dapat 0.6? Macam tu. Jadi caranya kita kena, dia panggil macam, dia panggil songsangan. Songsang. So apa, macam kita belajar linear equation kan, tambah pergi sana jadi tolak. So sama je. Sin pergi sana dia akan jadi sin inverse. Dia akan jadi songsangan. Jadi cara nak cari songsangan ni awak kena tekan apa? Awak kena tekan shift. Tekan tanda shift kat kalkulator awak, lepas tu tekan apa? Kalau dia sin lah. Tekan sin. Dia akan keluar ni, sin -1. Sin inverse lah dia panggil. Songsangan sin. Okey, so tekan je 0.8377. Dia akan dapat 56.9 degree. Okey, lepas tu awak tekan sekali lagi tanda degree tu untuk dapatkan jawapan 56 degree 54 minit. Okey, macam mana dapat 54 minit ni? Okey, sekarang ni awak tekan dulu, try tekan shift. Okey, tekan shift. Lepas tu tekan sin. Okey, dia akan keluar tu. Sin inverse tu. Tekan 0.8377. Tekan sama dengan. Awak akan dapat dekat situ 56.898 bla 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 bla. Okey, tekan sekali lagi tanda degree. Dia akan dapat apa? Dia akan dapat 56 degree, 53 minit, 52.93 saat. Dua tanda, dua calik macam tu. So awak kena tengok dekat sini. Yang saat ni 30 ke atas, 30 dan ke atas. 30 dan ke atas, minit ni kena tambah 1. Minit ni kena tambah 1. Sebab itu jawapan akhir dia 56 degree 54 saat. Tengok sini, reminder. If the unit of second is 30 second or more, the minute unit will be added by 1. Contoh macam tadilah kita dapat 52.93 saat ni, second shows the value in second. Follow the step below to round off the answer to the nearest minute. So 52 kan, jadi 30 dan ke atas, minit ni kena tambah 1. Sebab itu jawapan awak 56 degree 54 minit. Actually kalau kata awak tak nak tukar kepada degree dengan minit pun tak apa, awak biar je dalam bentuk degree ni. Tapi kalau dia minta, wajiblah awak keluarkan dalam bentuk ni. Kalau dia tak minta, awak selesaikan sampai sini pun kita dah terima. Okay, next cikgu clearkan yang ni. Okay, kita try tengok cos pula. Okay, kita try cos pula. So dia kata cos X dia kata sama dengan 0.7021 kan. Jadi kita nak cari angle ni berapa, X tu berapa. Okay, yang sebelum ni dia bagi macam ni je, cos X, yang sebelum ni dia bagi, dia tak minta yang tu, dia just macam cos X sama dengan berapa. Macam tu je. Okay, kita kena cari, nilai ni kita kena cari. Ni kena cari. Tapi kali ni dia dah bagi dah, nilai nak cari tu dia dah bagi dah. Tugas kita nak cari pula X ni apa. Jadi awak kena tekan shift lah. Awak tekan shift, tekan shift kat sini pula. Awak akan tekan shift dekat calculator lah. Tekan shift, tekan cos.
akan dapat cos inverse 0.7021. Okey, cikgu try tekan. Okey, tekan shift, tekan cos. Okey, dia keluar inverse kan? 0.7021 tekan sama dengan. Awak akan dapat dekat situ sudut dia adalah 45.40 degree. Okey, katalah soalan minta dalam degree dan minit. Awak tekan semula tanda degree tadi. Awak dapat situ 45 degree, 45 degree 24 minit. Tak berubahlah 24 tu sebabnya saat dia 15. Tak berubah. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk tangent. Okey, tangent ni pula. Okey, tangent tangent X kan. So X cikgu tinggal sini, cikgu tekan shift, tekan tangent, dia akan dapat tangent inverse 2.4876 sama dengan, okey, awak tekan shift, awak tekan tangent. Okey, 2.4876 tekan sama dengan. Dapat situ 68.10 degree. Okey, so kalau tu decimal places, cikgu kira 4 angka bererti lah for significant figure kan. Okey, lepas tu awak tekan sekali lagi degree dengan minit. Awak dapat kat situ 68 degree 6 minit. Macam tu So ini tujuannya kita gunakan jika kita nak cari angle yang digunakan. Di mana nilai dia dah bagi. Nilai yang kita nak cari tu dia dah bagi. Jadi kalau macam ni dia bagi cos. Biasakan kita cari cos theta sama dengan berapa, pakai kita punya triangle. Sini sudut tegak, cari kat sini kan. Kita pakai kat sini kan. Kalau 3, 4, 5. So kita kata cos theta, kita kata 4/5. Dapatlah nilainya. Tapi dalam sebutan cos theta. Kali ni dia nak cari theta tu berapa. Nak cari theta tu berapa, jadi theta sama dengan cos balik kat sana, inverse 4/5. Macam tu. So theta sama dengan berapa. So kalau dia 4/5, katalah soalan ni tak bagi dalam desimal, dia bagi dalam pecahan macam ni. Jadi awak kena tekan shift, awak tekan cos, okey, awak tekan 4, awak kena tekan tanda bahagi tau. Jangan tekan tanda, awak kena tekan tanda ni, tanda ABC. Maksudnya awak kena tekan 4, tekan bahagi ni, tekan 5. Kena tekan macam tu. Baru jawapan dia akan tepat. Awak akan dapat situ 36.87 degree. Awak tak boleh tekan bahagi tau. Kalau awak tekan 4 bahagi dengan 5, jawapan dia akan jadi salah. Okey, melainkan yang dia akan jadi betul, kalau awak tekan bracket. 4 bahagi 5, tutup bracket. Maksudnya cos inverse. Okey, bracket 4 bahagi 5 baru dapat jawapan dia betul. Kalau awak tekan cos inverse 4 bahagi 5 sahaja, jawapan dia akan jadi salah. Dia tak akan sama dengan yang ni. Jadi nak selamat pakailah tanda pecahan. So awak tak akan lupa lah. Macam tu Ataupun awak tak akan silap lah macam tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada problem solving. Nampak ni jawapan dia. Nampak 45 degree 24 minit sama sama. Lepas tu ni 68 degree 6 minit sama sama. Okey, next. Okey, ni kalau nak try boleh try lah. Lepas tu awak check jawapan kat belakang. Okey, ni yang terakhir. Okey, kita nak solve problems involving trigonometric ratios, iaitu sin, tangent dengan cos. Okey, dia soalan ni senang je. Yang penting awak kena ingat lah. Awak kena ingat SOHCAHTOA ni. Awak kena ingat ini. Kalau tak ingat dia susah sikit. Okey. So dia kata kat sini ada ladder leaning against a wall. Kita ada tangga dekat sini yang bersandar dengan dinding. Okey, lepas tu dia membentuk dekat sini right angle triangle. Okay, if the height of QR is 2.5, okay, tinggi QR ni, tinggi QR ni daripada puncak tangga ni ke lantai bawah ni adalah 2.5 meter dia kata. Okay, calculate the length of ladder PRE meter. Dia suruh cari tangga ni. Sedang cerita cari macam hypotenuse kan, hypotenuse itu. Okay, so sekarang ni awak tengok. Awak nak cari hypotenuse. Okay, awak nak cari hypotenuse. Okay, kita ada sudut kat sini. Lepas tu kita punya vertical side. Okay. Sekarang cikgu transfer kepada bentuk triangle. Mudah sikit nak nampak lah. Alright. Awak tengok macam ni. Kita nak cari hypotenuse ni berapa kan? Height lah. Kita letak H. Okay. So sekarang ni awak tengok maklumat yang ada, sudut acute angle ada. Okay. Bila acute angle ada kat sini. Okay. Lepas tu kat sini bila acute angle kat sini, kita kata yang ni adalah opposite. 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 Lepas tu yang ni adalah hypotenuse. Okay. Hypotenuse kan. Bawah ni tak ada maklumat apa-apa.
Tak ada apa-apa. So bila tak ada apa-apa kita abaikan. Kita tak payah pandang apa-apa kat sini. Jadi apa yang kita boleh guna bila maklumat yang kita ada acute angle, kita ada opposite side. Lepas tu dia suruh cari hypotenuse. Okey. So yang terlibat dengan opposite dengan hypotenuse apa? Cuba tengok sini. Sin opposite hypotenuse, cos adjacent hypotenuse, tangent opposite adjacent. Jadi kalau awak tengok dekat sini, yang terlibat dengan opposite dengan hypotenuse adalah sin. Yang ni tak boleh guna cos sebab dia nak adjacent. Tak boleh guna tangent sebab dia nak adjacent. Okay, so tak nak guna cos, tak nak guna tangent. Kita pakai sin. Sebab itu dia keluar kat sini lah. Kita kata sin 50. Okay, sama dengan so kan opposite. Opposite kita adalah 2.5 per dengan kita punya hypotenuse. Okay, opposite kita 2.5, hypotenuse kita adalah PR yang kita nak cari. Okay, lepas tu macam linear equation biasa. PR pergi atas, sin turun bawah. Okay, so PR sama dengan 2.5 per dengan sin 50. Awak tekan kalkulator je. Okay, awak tekan kalkulator. Okay, 2.5. Okay, 2.5 bahagi biasa je. Okay, sin 50. Sin 50. Tu dapat 3.26. Dia nak apa? State the answer correct to 2 decimal places. 3.26 meter. So kat sini kita kata 2 decimal places. Macam tu je. Awak tengok maklumat yang dia bagi. Dia bagi opposite, lepas tu dia nak hypotenuse. So cari antara so katawa ni yang mana yang pakai opposite dengan hypotenuse. Keluarkan macam tu. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ni cikgu clearkan sekejap. Alright, soalan ni pula. Okay, soalan ni dia kata the diagram on the right shows a cuboid. Okay, it is given that BC sama dengan 8. BC 8 dia dah bagi dekat sini. Okay, lepas tu CH 5. Okay, CH kat sini 5. Alright, lepas tu dia kata HE 4. Sini 4. If right angle triangle FGC is formed in this cuboid, calculate the value of angle of FCG. FCG. Maksudnya sudut kita ada kat sini. Sudut kita nak cari kat sini. Sudut kita kat situ. Okay. So sekarang ni dia nak apa? Dia nak angle FCG ni. Alright. So cuba understanding the problem dulu. Dia kata can be calculated sudut C ni. Okay, boleh dikira jika kita tahu two side CG, CF, FG unknown. Cuba tengok dekat sini. CG mana CG? CG kita boleh cari nilai theta ni jika kita tahu CG. Okay, kita tahu CF dan kita tahu FG. Okay, so kita nampak kat sini apa yang kita boleh cari. Okay, sini 4. Okay, FG 4. Lepas tu kat situ 4. Cikgu keluarkan lah. Keluarkan baru nampak sikit. Okay, kita keluarkan Okay, nampak sikit kan. Alright, theta kat sini. Okay, ni theta awak. Okay, theta awak ni adalah C, yang ni G, yang ni F. Okay, sekarang ni FG kita dapat dah 4 cm. Okay, so sekarang ni kita nak cari CD, CF tak boleh lagi sebab kita tak tahu CG tu berapa. Jadi nak cari CG kita guna bantuan triangle yang ni. Kena guna bantuan triangle ni. Jadi kita keluarkan triangle yang kedua. Okey, keluarkan triangle tu. Lebih kurang Alright. So dekat sini apa? Dekat sini 8. Sini apa? BC. Sini BC, sini G. Okey, so GC lah. Alright, sini 8 cm. Okey, kalau nampak CH sama dengan BG ni. So sini ada 5 cm. So saya nak cari hypotenuse ni, nak cari GC. So nak cari GC sama dengan 8 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2 square root of. So tekan kalkulator. 64 tambah dengan 25 punca kuasa. Okey, dia bagi dalam sebutan cert 89. Okey, awak nak guna cert 89 boleh, awak nak tekan nilai pun boleh. Kalau kata awak nak dapatkan nilai pun boleh je 9.43. Boleh juga. Salah satulah dua-dua boleh. Okey, so kalau nak mudah sebab dia tak nak nampak crowded kat situ, boleh je awak letak sini cert 89. Jadi awak nak cari FC lah. Nak cari FC ke? Tak payah cari FC lah sebab kita nak cari sudut ni kan.
Okey, nak cari sudut yang ni je tak perlu cari FC. Nanti buang masa sebab kita dah ada maklumat dah. Untuk dapat theta ni kita ada maklumat iaitu okey kalau theta dekat C ni, so yang 4 ni FG ni adalah opposite, GC ni adalah adjacent. So kita boleh pakai tangent lah. Boleh pakai tangent sebab TOA kan. TOA so 4 per dengan sec 89. Boleh. Okey, so boleh cari tangent. Boleh cari theta. Tekan inverse tangent shift. Okey, 4 per sec 89. Okey, cuba tekan kalkulator. Okey, awak tekan shift, tekan tangent, lepas tu tekan 4, tekan tanda ABC bahagi, tekan tanda sec, tekan tanda 89. Tekan 89 lah. Alright, awak akan dapat kat situ 22.98 degree. Okey, katalah nak tukar kepada degree dengan minit, tekan sekali lagi. So akan dapat jawapan dekat situ all. Ini jika soalan minta, kalau tak minta tak payah buang masa lah cari. Okey, 22 degree 50 tengok saat 36, so 59 minit. Tu jawapannya. Sama kan? Okey, katalah cikgu saya nak pakai sec 89. Boleh? Boleh je. Sama, jawapannya akan sama. Okey, cuba tengok. Tangent theta sama dengan 4. Maksudnya awak tak nak pakai sec 89, nak pakai 9.43. Boleh. Okey, so theta sama dengan tekan balik inverse tangent 4 per 9.43. Yang penting awak kena tekan tanda pecahan. Jangan tekan tanda bahagi tau. Okey, shift. Lepas tu tekan tangent. Tekan 4, tekan pecahan 9.43. Tu sama je jawapannya. Okey, awak akan dapat jawapan yang sama. 22. Lari sikit. Sebab apa? Sebab cikgu bundarkan besar kat sini. 9.43. Kalau bundar panjang sikit lagi, kalau panjang sikit lagi dia dapat tepat lah. Sini dapat 99. 99 degree. Boleh je. Okey. Tapi kalau kata nak selamat, nak cover semua nombor, pakai sec 89 lah. Supaya belakang dia tak lari. Dia tak lari. Okey, cuba tekan minit, degree dengan minit. 2289. Tapi kalau pakai degree dengan minit dapat tepat lah. 22 degree 59 minit. Dapat je tepat. Okey. So boleh je kalau nak pakai sec 89 boleh, nak pakai 9.43 pun boleh. Yang penting awak tahu ni lah. Awak tahu masa bila awak nak pakai tangent ke, nak pakai sin ke, nak pakai cos ke, kena tengok maklumat yang diberi. Katalah awak nak pakai sin boleh, tapi kena cari pula FC ni. Buang masa lah pula Okey. Ada lagi tak soalan? Dah habis dah ni. Dah habis dah. Alright, tak apa, nanti cikgu sekejap cikgu clearkan ni. Boleh je kalau nak tengok buku teks. Okey, cikgu pergi dekat Okey, new share sekejap. Kita tengok kat whiteboard. Okey, awak cuba buka buku teks awak. Okey, sekejap. Okey, buku teks awak buka muka surat 123. Okey, page 123. Okey, page 123, kita tengok mind test. Mind test 5.1i. Soalan tu. So katalah awak nak tengok soalan nombor 2 nombor 2. Tengok nombor 2. Cikgu macam nak ajar, nak tunjuk nombor 3 tu, tapi nombor 3 tu dia kena ingat balik silibus yang form 1 tu. Jadi panjang sikit nak terangkan, tak apa. Kita tengok yang nombor 2 dulu. Nanti kelas yang akan datang kita masuk sikit nombor 3 tu. Okey, cuba tengok kat situ dia kata the diagram on the right shows Aisyah who is looking at the lamp post given that the angle of elevation at the tip of the lamp post from Aisyah eyes is 45 degree and the distance between Aisyah eyes and the tip of the lamp post is 145 meter. Calculate the horizontal distance D in meter. State the answer correct to 3 significant figure. Okey, so sekarang ni dia dah lukis. Bila lukis dia senang lah untuk awak sebenarnya. Awak tak perlu nak cari maksud cerita tu. Yang susahnya bila dia bercerita awak kena lukis sendiri. Tu susah sikit. Okey, sekarang ni cerita dia Aisyah dia tengok lampu the angle of elevation. Angle of elevation is sudut dongak. Sudut dongak. Bila sudut dongak, mata Aisyah dekat sini.
Okey, bila sudut dongak dia kena pandang straight dulu tau. Pandang straight sini horizontal. Horizontal line. Dia kena pandang straight dulu baru dia boleh dongak pandang atas. Okey, so sudut dongak dia kat sini. Angle of elevation dia kat sini. At the tip of the lamp, post from Aisyah eyes. Maksudnya bila angle of elevation, dia akan sebut siapa yang dipandang, apa yang kita pandang baru dia sebut siapa yang memandang. Maksudnya dia akan sebut angle, contoh angle of elevation of the lamp, contoh from Aisyah. Nampak tak? Dia akan sebut apa dulu? Dia akan sebut siapa yang maksudnya dia akan sebut apa yang kita pandang, baru dia sebut orang yang memandang tu siapa. Lepas tu kita mesti kena pandang straight dulu. Kena pandang straight dulu, pandang depan dulu, baru boleh dongak. Baru boleh dongak. Sudut dekat sini. Ni mata kita. Sama juga kalau tunduk. Tunduk, katalah nak tunduk. Ada burung kat sini kan. Burung dia nak tunduk pandang orang kat bawah. Jadi burung tu dia kena pandang straight dulu. Dia kena pandang straight dulu. Straight. Pandang depan dulu, baru dia boleh tunduk pandang bawah. Jadi sudut dia kat sini. Macam tu. Jadi yang sudut ni lah sebenarnya kita daripada sini yang kita boleh form right angle triangle ni. Dapatlah right angle triangle kat sini. Jadi kalau katalah orang ni dia nak elevation, nak pandang atas. Dia nak pandang atas kan, katalah orang ni dia nak dongak. Dia nak elevation, dia nak dongak. Jadi orang ni mata dia kat sini kan, dia kena pandang straight dulu. Pandang straight dulu baru dia boleh dongak pandang atas. Jadi sebenarnya apa? Sini adalah alternate angle, sudut selang-seli. So yang ni adalah horizontal line, yang ni pun horizontal line. Horizontal line ni dia parallel sebab kita mengufuk kan, bila mengufuk kita pandang straight, dia akan parallel. Jadi bila parallel kita boleh pakai kita panggil alternate angle. Sudut atasnya akan sama dengan sudut bawah. Okay. Alright. Yang ni lah yang cikgu nak ajar awak sebenarnya untuk soalan nombor 3 tu. Okay, sambung. Alright, cerita pasal tadi lampu kat sini kan. Lampu. Kat sini ada lampu lampu lah. Alright. So mata dia kat sini, sudut dia dekat situ adalah 55 degree. Okay, 55 degree. 55 degree. Lepas tu dia kata jarak di antara Aisyah dengan apa puncak lampu tu 145. So horizontal dia ni dia punya jarak adalah 145 meter. Meter. Okey, dia nak apa? Calculate horizontal distance D in meter. Dia nak horizontal line ni. Berapa jarak dia D? D kat sinilah D kan. Okey, jadi sekarang awak tengok apa maklumat yang awak ada. Kalau acute angle kat sini, D tu sekarang ni adalah adjacent side, yang ni adalah hypotenuse. So yang guna adjacent dengan hypotenuse adalah cos. Kah kan kah. Cos adalah kah. Kah. So kita kata kat sini cos lah. Cos 55 sama dengan kah kita nak cari D. Okey, adjacent nak cari, hypotenuse dah ada 145. Nak cari D, darab je lah. 145 darab dengan cos 55. Okay, tekan je calculator. Calculator 145, tekan 145, tak payah tekan darab. Terus je cos 55. Terus dapat jarak dia. Jarak dia adalah 83.17, 83.17 meter. Tu jarak dia. Dia nak correct, the answer correct to 3 significant figure. 1, 2, 3. Okay. 83.2 meter. Ni 3 significant figure. Ingat balik. Bab form 1. Bab 1. 83.2 meter. Okay. Tu adalah soalan nombor 2. Okay. Kalau nak tengok sikit soalan nombor 3. Okay. Cikgu clearkan sekejap yang ni. Okay. Cuba tengok soalan nombor 3. Dia kata position of a ship and a lighthouse. Given that the angle of depression of the ship from the lighthouse. Okay. Lighthouse ni tunduk pandang bawah. Sebab dia panggil angle of depression kan. So kalau lighthouse ada kat sini. Okay, dia pandang apa kat situ? Dia pandang boat kat bawah ni. Okay, dia kata angle of depression of the ship from the lighthouse. Okay, dia yang tunduk pandang bawah. Dia yang tunduk pandang bawah. So dia kena pandang horizontal dulu. Kena pandang straight dulu. Dia pandang straight dulu. Okey, lepas tu baru dia boleh tunduk pandang bawah. Jadi sudut awak dekat sini. Sudut dekat sini iaitu 41. 41. Lepas tu dia kata the horizontal distance between the lighthouse and the ship is 200 meter. 200 meter maksudnya panjang ni ke sini. Sini ke sini adalah 200 meter. 200 meter. Calculate the height of the lighthouse. Okay, dia nak tinggi. Nak tinggi ni. Ni dengan ni berapa? Berapa height dia?
Okay, so ingat tak cikgu cakap tadi? Yang ni horizontal, yang ni dia punya horizontal juga. Jadi kita boleh pakai apa? Kita boleh pakai alternate angle. So sini pun 41. 41 juga. So apa yang kita ada kat sini? Kita ada adjacent and then kita ada opposite. Hypotenuse tak perlu cari lah. Jadi kita pakai apa? TOA, tangent. Tangent 41 sama dengan TOA. Opposite kita adalah H. Kita punya adjacent kita ada 200. Boleh cari height lah. 200 tangent 41. Awak kena pandai nak pakai tangent ke sin ke cos, kena pandai. Okay, so 200 tangent 41. Okay, so tinggi lighthouse itu adalah 173.8. Dia minta apa-apa tak? State the answer correct to 4 significant figure. 173.85. So 9 lah, tak apa cikgu tulis ni. 85786 meter. So kita 4 significant figure 173.9 meter. Tu jawapan dia. So tulis sini 4 significant figure. Okay. Alright, habis syllabus kita untuk tajuk trigonometric ratios. Okay, tolong study Bye.